Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam ini dapat kita berkumpul sekali lagi dalam majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dan pada malam ini insya-Allah boleh dikira sebagai majlis khatam kitab Ihya bab ilmu. Sebenarnya pelajaran kitab Ihya kita ini telah bermula pada bulan Mac tahun 2011. Dan sekarang bulan Oktober 2013. Maksudnya sudah 2 tahun 8 bulan. Dan kita berjaya menghabiskan kitab ilmu. Satu daripada 40 kitab yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita telah pun bersidang kalau masuk malam ini selama 82 minggu. Dan tamatlah malam ini kitab ilmu. Sebelum ini kita ada mensyarahkan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, dan kitab itu pun habis. Cuma kita tak buat majlis khatamnya. Jadi insya-Allah malam ini majlis khatam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu. Jadi nota yang saya bagi pada tuan-tuan itu lebih tebal daripada biasa, sebab di dalamnya adalah ringkasan kepada semua 82 kali pelajaran kita, yang mana bahagian yang penting-penting dalam kitab ilmu ini semua ada di dalam tu. Bila-bila masa nak ulang kaji, di situlah. Kitab ilmu kita ini lebih kurang tebal inilah. Ini semua kitab ilmu lah selama 82 minggu tu. Selepas ini kita akan masuk kitab akidah. Ada 7 jilid lagi yang macam ini di rumah. Banyak lagi yang kita nak lalui. Satu daripada 40. Jadi malam ini kita tak hurai panjang, kita cuma nak imbas kembali pelajaran daripada kuliah kita kali yang pertama sampailah minggu sudah. Jadi secara ringkasnya, apakah maksud Ihya Ulumuddin? Nama kitab kita ni, maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sebab apa Imam Al-Ghazali dia karang kitab ni? Sebab pada zaman Imam Al-Ghazali, ilmuwan agama ni ramai, dan ilmu pun banyak, kitab-kitab pun banyak, tapi roh ilmu boleh kata mati. Roh ilmu mati. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia ambil inisiatif, dia nak hidupkan balik roh ilmu. Jadi siapakah pengarang kitab ni? Imam Al-Ghazali. Bila zaman Imam Al-Ghazali ni hidup? Dia hidup, lahir tahun 1058 dan meninggal dunia pada tahun 1111 Masihi. Sekarang sudah 2013, maksud dia sudah 900 tahun. Dah lama dah. Dekat 1000 tahun dah. Apa kata Imam Al-Ghazali kepada kerajaan Bani Tashfin di Afrika Utara, yakni di Maghribi ataupun Morocco, apabila kitab Ihya Ulumuddin dikoyak dan dibakar di sana? Kitab Ihya ni, Imam Al-Ghazali dia ada hentam sikit ulama-ulama fiqh zaman itu yang dah meninggalkan roh ilmu. Jadi bila ulama-ulama di Afrika Utara ni baca, dia terasa hati, dia kata kitab ni kita kena bakar. Dia pun bakar kitab Ihya. Cerita ini sampai kepada Imam Al-Ghazali. Masa itu Imam Al-Ghazali ni dia dapat kasyaf lah agaknya. Dia kata Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka merobek kitab aku. Dan ternyata betul. Dalam majlis itu kebetulan ada anak murid dia, Muhammad bin Tumat. Anak murid dia kata, Tuan Imam, doakan supaya kejatuhan kerajaan itu berlaku di tangan saya. Imam Al-Ghazali pun doakan. Dan Muhammad ni dia pergi ke Afrika Utara, dia susun gerakan. Dan ternyata selepas itu, walaupun Muhammad ni tak sempat nak menjadi raja di sana, tapi penerus dia berjaya meruntuhkan kerajaan yang di Afrika Utara. Jadi benarlah, sebagaimana mereka merobek kitab Ihya dia, macam itulah Tuhan merobek kerajaan mereka sampai naik kerajaan yang lain. Jadi kitab ini ada 4 bahagian besar. Yang pertama kitab ibadah, yang kedua kitab pekerjaan sehari-hari, yang ketiga perbuatan-perbuatan yang membinasakan, iaitu sifat-sifat mazmumah, yang keempat perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan, sifat-sifat mahmudah. Ada 4 bahagian besar, 4 jilid.
Dalam setiap bahagian tu ada 10 bab. Maksud dia semua sekali 40 bab. Dan sampai ke malam ini, setelah 2 tahun 8 bulan kita bersidang, berjaya selesaikan satu bab. InsyaAllah lagi 18 tahun ke 20 tahun ke akan selesai kitab ini. Dalam kitab ilmu, kita sekarang ni belajar dalam kitab ilmu. Ada berapa bab? Dalam kitab ilmu ni ada 7 bab. Yang pertama, kelebihan ataupun fadilat-fadilat ilmu. Kelebihan ataupun fadilat-fadilat mengajar ilmu agama, dan kelebihan-kelebihan belajar. Yang kedua, tentang ilmu-ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Ini semua kita dah lalui dah. Yang ketiga, tentang ilmu-ilmu yang tercela di sisi agama. Yang keempat, tentang bahaya-bahaya perdebatan. Yang kelima, adab-adab guru, adab-adab murid. Yang keenam, tentang ulama dunia, ulama akhirat. Macam mana cara nak kenal ulama dunia, macam mana cara nak kenal ulama akhirat. Dan yang terakhir, tentang akal. 7 tajuk ni kita dah lalui semua. Apakah ilmu-ilmu yang menuju ke akhirat? Ada 2 saja, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Dan keseluruhan kitab Ihya ini ialah membicarakan ilmu muamalah. Dan ilmu mukasyafah dia selit-selit. Inilah 2 ilmu yang mana kata Imam Al-Ghazali sebagai jalan ke akhirat. Walau kita hafal hadis beratus ribu, hafal Quran, macam-macam kita buat, berjuang sana sini, tapi tak selesai 2 ilmu ini, jalan ke akhirat tu boleh kata tak ada. Dia seumpama 2 batang pokok pinang yang nak seberang ke akhirat. Kita bawa macam-macam banyak bekalan ni, nak seberang tak ada jambatan dia, tak boleh lepas. Inilah ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Apakah hukum belajar dan mengamalkan kedua-dua ilmu ni? Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah, hukum dia fardu ain. Bila sebut fardu ain, maksud dia semua mesti belajar ilmu ini. Apakah had paling bawah dalam ilmu mukasyafah? Maksud dia semua orang kena selesai had itu, mudah saja. Yang pertama, dia kena mengakui ilmu mukasyafah ni memang wujud. Dan yang kedua, dia menghormati para ulama dia, para ulama yang menguasai ilmu mukasyafah. 2 saja, selesai tugas kita. Kalau kita ada rezeki lebih, Allah anugerah, kita dapat naik maqam demi maqam. Ada berapa bahagian ilmu muamalah? Ada 2. Satu, ilmu zahir, iaitu ilmu tentang pergerakan badan kita. Contoh dia masa kita solat, sembahyang, cara bangun, cara duduk antara 2 sujud, semua itulah. Yang kedua, ilmu batin, iaitu ilmu-ilmu tentang persoalan hati. Sembahyang tadi dah cantik dah, dengan lurusnya, tak bergeraknya, angkat takbirnya betul, tapi persoalan hati, dia sembahyang tu ikhlas ke tidak, berserta dengan kasih kepada Allah ke tidak, ada takut dan harap ke tidak. Jadi 2, yang luaran pun kena, yang dalaman pun kena, zahir dan batin. Apakah tujuan penting Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya ini? Nak membuktikan bahawa orang-orang pada zamannya, termasuklah yang bergelar para ulama, berpuas hati dengan kulit ilmu, tapi mereka telah mengabaikan isi ilmu. Ulama-ulama ni dari segi amalan luaran saja, amalan hati itu sudah diabaikan. Jadi kulit sahaja yang isinya sudah diabaikan. Dan Imam Al-Ghazali nak membetulkan keadaan ini. Apakah kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang lain yang telah kita sentuh dan akan sentuh seterusnya dalam pengajian kitab Ihya ini? Walaupun kita belajar kitab Ihya, tapi kita kena belajar kitab-kitab dia yang lain juga. Kita selit-selit sebab apa? Nak memaham kitab Ihya ni, kita kena baca sekurang-kurangnya 4 lagi kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Mishkatul Anwar yang sedang kita bicarakan sekarang. Minggu lepas pun kita bicarakan Kimia As-Sa'adah, Risalah Laduniyah, dan kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ini 4 kitab sebagai nak faham kitab Ihya. Mau tak mau kena sentuh. Bab 1.1, kelebihan ilmu. Ilmu itu mulia. Apakah bukti ilmu ni mulia? Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, maksudnya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, nescaya dianugerahkannya pemahaman dalam agama dan diilhamkannya petunjuk.
Kalau Allah sayang kita, Allah nak bagi kita ni jadi baik, Dia akan bagi kita faham dengan agama.